Sebab itu orang tua-tua pesan, kalau nak pandai, jangan sekolah. Apa makna? Kalau nak pandai, saya ulang, kalau nak pandai, jangan sekolah. Bukan suruh jangan pergi sekolah. Kalau nak pandai, jangan sekolah saja, kena banyak kolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Yang dihormati para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Haj Pekan, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, khususnya para pecinta ilmu yang terdiri dari para pelajar program Tafaqquh Fiddin Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Haj Pekan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pagi ini bersempena dengan kuliah duha khas, dapat kita saling bertatap muka membincangkan tentang kepentingan ilmu dalam kehidupan. Hadirin hadirat sekalian, tujuan kita hadir pada pagi ini untuk bertatap dan bertemu dengan para pelajar Tafaqquh Fiddin, yang mana program Tafaqquh Fiddin ini adalah inisiatif daripada Kerajaan Negeri Pahang yang memberi pendidikan secara percuma kepada seluruh muslimin muslimat di seluruh negeri Pahang, yang mana kelas ini berjalan setiap hujung minggu dan dia ada tahap-tahap dia. Dan kelas yang diadakan ini, dia bukan buat macam kita kuliah takmil saja, macam maghrib subuh, kuliah maghrib kuliah subuh. Tidak, ada modulnya, ada silibusnya, ada gurunya, ada kedatangannya, ada peperiksaannya, dan ada majlis convocationnya. Dan sekarang program Tafaqquh Fiddin ini sudah masuk kepada satu peringkat yang baru, akan diadakan pula diploma dalam Tafaqquh Fiddin, dan insya-Allah daripada masa terdekat akan ada pula ijazah sarjana muda dalam Tafaqquh Fiddin ini. Maka melihat kepada perkembangan yang begitu baik, kita sewajarnya nak kena tengok keberkesanannya kepada masyarakat Islam, khususnya di negeri Pahang. Jadi Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Haj ini kita datang untuk nak melihat setakat manakah atau apa faktor-faktor yang menyebabkan para pelajar Tafaqquh ni begitu komit sekali untuk meneruskan pengajian ke tahap sekarang. Jadi di pekan ni kita ada 2 masjid yang terlibat. Jadi kita buat kajiannya di masjid ni, dan kita telah pun pergi ke beberapa buah masjid di daerah lain untuk melihat. Sebab ada masjid yang tak habis pun dia punya kelas pengajian, mati syahid begitu saja. Tapi ada masjid walaupun dah tamat, buat lagi pula sendiri, sama sendiri, dia panggil ustaz mengajar. Jadi ni kita nak kaji, why? Apa sebab? Mudah-mudahan kajian kita ni esok boleh memberi sumbangan lah kepada masyarakat nak kaji macam mana nak bagi jemaah kekal duduk belajar pengajian di masjid. Pengajian luar masjid banyak,
kelas Quran, kelas apa yang orang buat di rumah sama kaum ibu. Tapi yang buat di masjid, kita dipahang ni antara pelopor lah, walaupun bukanlah satu-satunya, tapi antara yang berjaya sekali adalah di negeri Pahang ni. Tahniahlah kepada tuan-tuan puan-puan yang merupakan pelajar tafakuh fiddin. Pertama, sememangnya menuntut ilmu ini asas utamanya biarlah menuntut ilmu biar di usia muda. Itu paling asas sekali. Sebab orang muda ni, umur muda, hatinya terang sedikit. Kenapa hatinya terang? Dosanya kurang. Dan muda ni masa lapang banyak. Bila kita dah berusia, kita banyak komitmen dari sudut kerja kita, dari sudut masalah kesihatan kita, gerak ke hospital berbanding ke tempat lain. Jadi masa lapang itu tak sebanyak masa muda. Sebab itu ada peribahasa Arab menyebutkan at-ta'allum fis saghir kan naqshi 'alal hajar wa ta'allum fil kabir kan naqshi 'alal ma. Belajar masa umur muda bagai mengukir atas batu. Susah tapi senang juga, tak jadi masalah. Ketuk-ketuk penat sikit tapi jadi. Tapi belajar di usia dewasa, umur dah meningkat, bagai mengukir atas air. Dia lain. Mengukir atas air itu memang mudah, tak penat, tapi kurang berbekas, kurang menjadi. Hari ni ajar, barangkali esok lupa dah. Kadang-kadang ada kawan-kawan yang kongsi pengalaman. Dia kata kawan ni mengajar Quran untuk orang-orang pencen. Tanya apa pengalaman? Dia kata beza weh, ngajar budak dengan ngajar orang pencen lain. Ngajar budak dia degil nakal tapi dia tangkap. Maksudnya kita ajar, walaupun dia tak ingat, esok lusa dia ingat lagi. Tapi ajar orang pencen lain, tak ingat tu satu hal, kelahi pula dengan ustaz. Satu hal dia tambah pula, ada kelahi pula lagi. Ustaz tu ajar pada dia, baca Alif Lam Mim Ra contoh, atau dia baca Alif Lam Mim Ya. Kita ajarlah cara elok. Lepas 2 hari ngaji sekali lagi. Haji baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mari, bunyi Al-Mari pula lah. Ustaz tegur bukan Al-Mari, ni Alif Lam Mim Ra. Kan dah ajar gitu. Oh ya ke? Keliru lah ustaz. Dia kata. Lagipun kenapa dia buat cantum huruf Alif Lam Mim Ra? Patut buatlah asing-asing. Alif Lam baru kita boleh jelas. Bila dia gabung ustaz, kita jadi keliru. Dia ingat ni minit mesyuarat, agak orang boleh pindah-pindah. Ni bukan minit mesyuarat. Memang rupanya itu dah. Maknanya salah, tak apa. Kelahi tu yang banyak kadang-kadang. Itu dia bagai mengukir di atas air. Cuma kita tak boleh salahkan orang-orang yang dah berumur baru nak belajar, sebab ada kekangan. Bukan masa muda tak nak belajar, dah berumur baru ada masa pula. Ada orang begitu. Tapi tak ada masalah. Sebab kalau kita kaji sejarah, para sahabat Nabi semua belajar umur dewasa. Tidak ada sahabat Nabi belajar umur belasan. Tidak ada, kecuali 1 orang 2 orang saja. Sayyid Muhammad Abdul Hail Al-Idrisi Al-Husaini Al-Fasi, dia ada menulis satu bab khusus di dalam kitabnya Nizamul Hukumah Al-Islamiyah Al-Musamma Tartibul Adariyah. Dia menceritakan tentang macam mana sahabat-sahabat Nabi semuanya belajar Islam dalam umur yang tua. Hirsus sahabah ala ta'allum wa hum kibarun. Sahabat dulu belajar semua umur dah besar. Tak ada yang belajar daripada kecil, tak ada. Wa qad ta'allama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Adalah para sahabat Nabi hanya belajar pada umur yang dah tua. Sebab mereka ini masuk Islam umurnya dah tua. Tidak ada yang masuk masa kecil, kecuali 2-3 orang. Ali, Ibn Abbas, tak ramai. Wala yaqulul kabiru la ata'allamu li ilmi la ahfazu li anna sahabata ta'allamu wa hum kibarun syuyukhun wa kuhalun. Kata tuan kitab, tidak sepatutnya seorang tu merasa dah tua. Dia merasa aku tak boleh dah belajar, umur dah tua, nak mengapai pun benak dah otak aku ni. Tak betul kata syekh ini. Kerana para sahabat, lianna sahabah, kerana para sahabat ta'allamu wa hum kibarun,
Mereka dulu mengaji dengan Nabi, umurnya dah tua, syuyukhun wa kahalun, umurnya antara 30 sampai 50 tahun kebanyakan mereka. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Khalid Al-Walid, Hamzah bin Abdul Muttalib, Talha bin Ubaidillah, Abdullah bin Jahash, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Harithah, Abu Sinan bin Muhsin, Utbah bin Ghazwan, Umar bin Abi Waqqas, Amir bin Fuhairah, Abu Salamah bin Abu Asad, dan ramai lagi sahabat yang alim-alim hanya mengenal Islam umur 30 ke atas. Jadi tidak ada satu alasan kita mengatakan saya ni dah tua, tak ada lah nak mengaji, bagi kau muda-muda lah umur belah-belah ni cerah hati. Tak, tidak ada alasan. Itu sahabat. Hatta para ulama pun ada di antara mereka yang belajar umur dah tua, dah dewasa. Sebagai contoh Ibn Hazm. Ibn Hazm rahimahullah, dia belajar fiqh umur 26 tahun dan dia jadi ulama besar. Mungkin bagi tuan-tuan puan-puan kata, muda lah ustaz, 26 tahun. Tak. Pernah tak kita dengar orang masuk universiti umur 26? Jarang. Orang masuk universiti umur belah-belah. Maknanya kalau kita dengar sekarang ada orang masuk universiti umur 26, kita akan kata barangkali dia sambung masters atau sambung PhD. Orang tak buat diploma umur 26 baru belajar. Tak. Kalau dia buat juga, kita akan panggil dia pelajar tua. Ibn Hazm umur 26 baru start belajar fiqh. Puncanya dia masuk masjid. Dia masuk masjid, adalah jemaah tengok, bila dia masuk dia terus duduk. Jadi ada jemaah datang, dia tegur, dia kata, kita orang Islam masuk rumah Allah kena hormat. Awak semayanglah tahiyat masjid, cara tak betul awak ni. Dia pun minta maaf lah. Esok tu dia datang masjid, dia semayang tahiyat. Ada sekali dia datang, dia dah waktu selepas waktu asar, dia datang, dia semayang tahiyat. Datang jemaah tegur pula, awak tak mengaji agaknya, orang tak semayang sunat lepas waktu asar. Jadi dia keliru. Nak kena semayang ke tak kena semayang masuk masjid. Hasil daripada kekeliruan itu, dia balik, dia jadi mikir, jahil sangat aku ni rupanya, banyak benda asas aku tak tahu. Jadi dia pergi belajar fiqh kepada Abu Abdullah bin Dahun. Gurunya itu kenalkan dia kitab Muwatta Imam Malik, kenalkan macam-macam kitab. Akhirnya Ibn Hazm jadi ulama besar umur 26. Sama juga Imam Al-Qaffal. Imam Al-Qaffal ni tokoh mazhab Syafi'iyah. Qaffal ni maknanya pembuat kunci. Dia daripada muda lagi kerjanya buat kunci. Jadi orang panggil Al-Qaffal, locksmith. Dia Al-Qaffal. Dia start belajar fiqh umur 30 tahun dan dia jadi alim besar. Sama juga Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Dia belajar fiqh ketika umur 26 tahun. Kisahnya, dia berjalan di pasar, dia nampak ada kedai jual kopiah, jual jubah. Dia pun pakai jubah itu. Dia ingat nak beli. Tokek yang menjual itu marah ke dia. Budak, awak tak layak pakai. Ini jubah walaupun lawa hanya boleh dipakai oleh orang alim saja. Ada kan kopiah Al-Azhar itu, yang putih, kopiah merah ada bulu hitam. Itu orang biasa tak boleh pakai. Itu untuk orang alim saja. Baik itu kalau kita pakai, orang tolak jadi imam, gagau nanti kita. Jangan main, itu menunjukkan orang alim. Jadi orang yang menjual kata awak tak boleh pakai, awak kena jadi orang alim dulu. Jadi dia pun mikir, maknanya tinggi kedudukan orang alim sampai ada pakaian. Jadi dia pun start belajar, umurnya 26 tahun. Sama juga Izzuddin bin Abdul Salam, yang digelar oleh ulama sebagai Sultanul Ulama. Dia juga belajar dalam usia yang agak meningkat, bukan usia muda belasan tahun. Dan ada ulama bukan belajar umur 26, umur 30, ada umur 50 baru start belajar agama. Ada. Antara ulama yang belajar umur dah start 50, Imam Al-Kisai.
Bagi tuan-tuan puan-puan yang minat Quran, belajar ilmu Quran, Imam Al-Kisai ni nama yang dekat dengan kita. Dia kalau dalam disiplin pengajian Islam, kalau dalam ilmu fiqah, kita kenal ulama'nya siapa? Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Ni dalam fiqah. Dia ada ramai lagi, tapi ni 4 yang asas. Mana kalau kita mengaji agama, 4 ni pun tak kenal, berat semua lah. Ni yang basic 4 orang dalam bidang fiqah. Kalau dalam ilmu akidah, ada berapa ulama' yang masyhur dalam akidah? 2. Imam Asy'ari, yang kedua Imam Al-Maturidi. Kalau dalam ilmu hadis, siapa ulama' jago dalam bidang hadis? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Kalau tak tahu asas ni, memang kena start semula. Kalau dalam ilmu tafsir, siapa ulama' jago dalam bidang tafsir? Imam At-Tabari, Imam Ar-Razi, Imam Al-Qurtubi, Imam As-Suyuti. Ada lagi lah ramai yang lain. Kalau dalam ilmu Quran, khususnya ilmu qiraat, antara ulama' jago dalam bidang ini adalah Al-Kisai. Al-Kisai ini jago dalam bidang Quran, tapi dia menuntut ilmu, umur dah tua. Kalau qiraat Al-Kisai ini, dia adalah salah satu daripada bacaan dalam disiplin qiraat sab'ah, bacaan 7. Nanti insyaAllah Tafaqquh Fiddin akan ada jugalah subjek qiraat ini. Menarik tuan-tuan puan-puan. Kita mengaji qiraat ni ilmu yang dihimpun oleh Imam Asy-Syatibi dalam matan Asy-Syatibiyah. Ada 7 ulama' besar yang cara bacaan berbeza. Ada bacaan Nafi' bin Nu'aim Al-Madani. Ini bacaan cara orang Madinah. Anak murid dan perawi yang terkenal nama Qalun dengan Warash. Ada bacaan cara Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Ni orang Mekah. Dia anak murid dan perawinya yang terkenal nama Al-Bazi dengan Qunbul. Dia ada cara bacaan Imam Abu Amru Al-A'la Al-Basri. Ni cara bacaan orang Basrah di Iraq. Anak murid dan perawinya nama Ad-Duri dengan As-Susi. Ada bacaan Imam Ibnu Amir ataupun Abdullah bin Amir Ad-Dimashqi. Dia anak murid dan perawinya nama Hisham dan Ibn Zakwan. Dia ada cara bacaan Imam Asim ataupun Abu Bakar Asim Al-Kufi. Anak murid dan perawinya nama Syu'bah dan juga Hafs. Ada cara bacaan Imam Hamzah bin Habib, juga orang Kufah. Anak murid dan perawinya nama Khalaf dan Khalad. Ada cara bacaan Imam Al-Kisai ataupun Abu Hasan Ali Hamzah Kisai. Dia orang Kufah. Anak murid dan perawinya Abu Al-Haris dan juga Ad-Durri. Soalan bonus pada pagi ini, kita orang Pekan, orang Pahang, orang Malaysia, daripada 7 bacaan, kita bacaan yang mana? Tak tahu, tak apa, sebab tak masuk silibus lagi dalam Tafaqquh. Kita orang Pahang, orang Pekan, orang Malaysia, bacaan kita qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq, Syaratibi. Itu kena ingat tu kat pengenalan kita. Mazhab kita fiqh Syafi'i. Akidah kita ada ulama'nya, tasawuf kita ada ulama'nya. Quran kita bacaan qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq, Syaratibi. Kalau orang timbulkan pertanyaan, daripada 7 tu Ustaz, apa kita pilih satu je? Jawapannya, kalau banyak-banyak, tuan-tuan pening kepala. Majlis agama tetap satu saja. Apa sebab kita pilih Asim? Sebab paling masyhur bacaan Hafs. Kerana pada kajian kita, sanad dia berakhir dengan 5 sahabat yang pernah baca depan Nabi. Hafs dia berguru dengan Asim. Asim dia pernah talaki dengan Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami pernah talaki depan 5 orang sahabat Nabi. Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi 5 bacaan kita mutawatir sampai daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bacaan kita. Adapun bacaan Al-Kisai, dia tidak diangkat menjadi bacaan rasmi di negara-negara Islam. Sebagaimana riwayat Hafs daripada Asim, kebanyakannya digunakan di dunia Islam, termasuk negara kita Malaysia. Ataupun riwayat Warash. Warash ni banyak digunakan di negara Islam sebelah utara Afrika.
Ada cara bacaan riwayat Qalun. Qalun ni banyak di sebelah Libya, tapi Kisai ni tak terkenal. Namun qiraat Al-Kisai pada satu masa dulu diamalkan secara meluas di Kufah, iaitu di tempat Imam Al-Kisai bermukim. Ramai ulama yang meriwayatkan qiraat Al-Kisai melalui perawinya Abul Haris dan juga Ad-Durri. Dan dia ni dulu, Al-Kisai adalah pakar rujuk Quran zaman Harun Ar-Rashid. Dia pernah dilantik menjadi guru dan juga pakar rujuk Al-Quran zaman Harun Ar-Rashid, dan ditugaskan untuk meriwayatkan bacaan Imam Abu Amru dan Imam Hamzah kepada anak-anak khalifah. Mungkin ada yang tanya, beza tak Al-Kisai dengan bacaan kita, Ustaz? Beza, dan kita pun tak amalkan di sini. Secara umumnya bacaan Al-Kisai dia ada persamaan dengan bacaan gurunya Imam Hamzah, khususnya pada imalah. Imalah kalimat yang ada huruf ya pada akhir. Contoh, kalau kita baca hal ataka hadithul ghashiyah, bacaan Al-Kisai lain. Hal ataka hadithul ghashiyah, ada lain sikit, bacaan dia lain. Amilatun nasibah, dia baca amilatun nasibah, tasla naron hamiyah, tuski min ainin haniyah, bacaan dia lain sikit. Wujuh yawma idzin na'imah, lisaiha radiyah, fi jannatin aliyah, bacaan dia lain sikit. Jadi kelainan qiraat Al-Kisai berbanding qiraat 7 yang lain adalah dia imalah pada hak taknis yang berada di akhir kalimat. Malaikeh, contoh begitu, syarqiyeh, gharbiyeh. Tapi tuan-tuan puan-puan, dia jadi alim besar, umurnya ketika itu dia baru start mengaji umur 40. Bukan daripada umur 12 dia masuk ma'at tahfiz apa dak. Umur 40 baru kena ilmu. Apa puncanya? Dalam kitab Al-Jawahir wa Durra fi tarjamati Syekh Islam Ibn Hajar, Abdul Rahman As-Sakhawi ada bawakan satu cerita. Imam Al-Kisai umur 40 dia dapat kesedaran untuk belajar. Dia meninggal umur 70. Mana perentai masa ni tak luas, tapi sebab ilmunya berkat sampai sekarang orang amal. Kata Imam Ibn Hajar, Imam Al-Kisai ni asalnya dia pengembala kambing. Daripada kecil kerjanya bela kambing sampai umur 40. Satu hari sedang dia duduk jaga kambing dia, ada satu orang mak, dia sedang berjalan dengan anak dia. Rupanya mak ni tengah pujuk anaknya pergi masjid hafal Quran. Bang, pergilah belajar Quran, hafal Quran. Jangan duduk rumah je, pergi belajar Quran. Anak tu malas, tak nak mak, nak main, nak apa, tak nak. Mak tu dia tak perasan Al-Kisai yang gembala kambing duduk dekat situ. Mak dia boleh cakap pada anak dia, awak kalau malas belajar, dah besar esok kerja jaga kambing. Mana tengok orang kerja jaga kambing, padan dengan muka awak esok. Malas nak sekolah, malas belajar esok jaga kambing. Ayat itu betul-betul menampar muka Imam Al-Kisai. Maknanya dia mengata pekerjaan aku ni orang nak berikan simbol kepada kebodohan. Ni bukan marah orang bela kambing, tak. Ni cerita Imam Al-Kisai. Sekarang ni orang bela kambing semua educated lah sekarang. Jadi ketika itu datang semangat pada dia untuk nak belajar, timbul semangat untuk dia mengaji. Maka kata ulama, fazahaba faba'a ghanamahu wa antalaqa ila ta'allumi wa tahsilihi fa asbaha imaman fil lughati wa imaman fil qiraati wa yudrabu bihil masala fil ilmi wa kibar al himmati. Kata ulama, maka dia pun jual semua kambing dia pergi cari guru, dia pergi belajar, dan dia akhirnya menjadi seorang ulama bahasa Arab, menjadi imam dalam ilmu qiraat, dan dia dijadikan contoh teladan dalam menuntut ilmu di usia lewat. Imam Al-Kisai.
Ada juga ulama lain yang juga menuntut ilmu pada usia lewat, iaitu Imam Hasan bin Ziyad rahimahullah. Imam Hasan bin Ziyad ini siapa dia? Mungkin tuan-tuan puan-puan ada yang tak pernah dengar. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, siapa ulama besar yang banyak syarah mazhab Syafi'i? Nama yang kita selalu dengar Imam An-Nawawi. Imam Nawawi dia syarah Syafi'i. Siapa lagi? Imam Ar-Rafi'i. Dia banyak cerita mazhab Syafi'i. Dia menyaring, meneliti pendapat-pendapat dalam Imam Syafi'i. Dalam mazhab Hambali adalah ulama sebegitu. Namanya Imam Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i rahimahullah. Dia ni pakar mazhab Hambali. Kata Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala, Imam Hasan bin Ziyad ni ulama yang sangat alim. Dia punya standard ilmu tinggi. Dia salah seorang fuqaha di kota Iraq. Orang memang segan pada dia. Kata Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dia mengatakan Imam Hasan bin Ziyad belajar pada usia tua. Dakhala Hasan bin Ziyad fit tafaqquh wa huwa ibnu 80 sanatan wa lam yabit 'ala al-firashi 40 sanatan fa afta ba'da dhalika 40 sanatan. Hasan bin Ziyad dia mula belajar agama, tuan-tuan puan-puan, teka umur berapa? Umur 80. Umur 80. Saya ingat dalam masjid ni tak ada umur 80. 70 lebih ada, 60 lebih ramai, 50 majoriti. 80 lebih ni rare. 80 umurnya. Sejak dia belajar umur 80 itu, dia tak tidur malam di atas katilnya selama 40 tahun. Apa sebab? Mengaji. 40 malam dia tak tidur di katil dia. Duduk di masjid mengaji. Umur dah 80. Ketika umurnya, di umur panjang 120 tahun umur dia. Umur dia 120, dia dah jadi mufti. Duduk di kerusi memberi fatwa. Dan dia berjaya memberi fatwa selama 40 tahun lagi. Umur panjang, barakat umur, berkat umur. Imam Hasan bin Ziyad rahimahullah. Mana tuan-tuan puan-puan yang baru 50, 60, 70, kalau rasa dah badan, malu dengan Imam Hasan bin Ziyad. Hasan bin Ziyad umur 80 dan jadi ulama pula. Mana tuan-tuan puan-puan sekarang belajar tafakuh, saya doa tuan-tuan puan-puan mengajar pula tafakuh akan datang. Oh, ini memang barakah betul ilmu. Dulu dia belajar, beberapa tahun kemudian dia mengajar pula. Yang sampai ambil dia jadi tenaga pengajar tafakuh. Barakat ilmu. Siapa lagi ulama yang belajar di umur melingkat, umur dah tua tapi boleh jadi alim? Imam Saleh bin Kaisan Al-Yamani rahimahullah. Imam Saleh ini dia guru kepada Umar bin Abdul Aziz. Guru pada Umar bin Abdul Aziz, dan dia menuntut ilmu umurnya berapa? 70. Start belajar umur 70 dan Allah beri barakat umurnya sampai cecah 140 tahun. Tapi walaupun dia belajar umur dah 70, dia berjaya tergolong sebagai Hafiz Al-Hadis. Dia Al-Hafiz dalam bidang hadis, dan dia termasuk periwayat dari hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, apa makna Hafiz hadis? Kita di Malaysia, kalau ustaz yang ada gelaran Al-Hafiz, maknanya ustaz tu hafal Quran. Tuan-tuan ada tengoklah ulama Arab guna nama Al-Hafiz? Tak ada. Apa sebab? Kerana ulama negara Arab insya-Allah hafal Quran semua. Dia tak perlu labelkan dirinya Al-Hafiz, Al-Hafizah, tidak ada. Tetapi kalau ulama tu menggunakan title Hafiz, dia bukan hafal Quran, dia ni adalah hafal hadis. Hafal hadis. Kita di Malaysia, kita hantar anak-anak belajar hafal Quran. Tetapi bagi sesetengah orang yang menghargai ilmu, dia tak hantar anak dia menghafal Quran, hafal hadis. Apa sebab? Tak semua orang terpilih. Dia tingkatan ulama hadis ni, dia ada level dia. Bawah dia panggil Al-Musnid.
Antara yang ulama hadis yang dapat gelar Al-Musnid ni, almarhum Syekh Alawi Al-Maliki. Ni dia pernah datang Kuantan dulu. Lama dah ni, zaman Datuk Seri Tan Sri Adnan Yaakob jadi Menteri Besar tu, lama dah. Begitu juga Maulana Syah Waliullah Ad-Dahlawi, ini Al-Musnid. Ataupun Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah. Ini semua level ulama hadis Al-Musnid. Atas sikit dia panggil Al-Muhaddis. Antara yang tergolong gelaran ni Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, ini Al-Muhaddis. Ataupun Syekh Mahmud Sa'id Mamduh, ini Al-Muhaddis. Ataupun Syekh Taqi Usmani, ini ulama hadis level muhaddis. Ada ulama level Al-Hafiz. Apa ciri-ciri ulama hadis yang level Al-Hafiz? Pertama, dia adalah ulama yang memang masyhur dalam bidang hadis. Dia tahu tabaqat perawi-perawi hadis dan martabat mereka. Dia tahu ilmu tajrid dan juga at-ta'dil. Dia boleh bezakan antara sahih dan sebaliknya. Dan dia nak jadi ulama Al-Hafiz dalam bidang hadis, dia mesti hafal lebih daripada 100,000 hadis, baru boleh jadi Al-Hafiz. 100,000. Antara ulama yang dapat gelaran Al-Hafiz dalam bidang hadis adalah Imam Al-Mizzi, Imam Al-Baihaqi, Imam As-Suyuti, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Zahabi, Imam Al-Iraqi. Al-Iraqi ni pentahqiq terkenal kitab Ihya Ulumuddin. Ataupun Imam Ibn Daqiqil, ataupun Imam Abu Zur'ah. Ini semua Al-Hafiz, hafal tak kurang 100,000 hadis. Imam Abu Zur'ah ni dulu, Imam Zur'ah Razi ni, dia pernah kongsi kesungguhan dia hafal hadis. Ni boleh baca dalam kitab Al-Hathu ala Hifzi Ilmi wa Zikri Kibar Al-Huffaz. Dia menghafal hadis ni, ahfazu, kata dia, aku menghafal 200,000 hadisin. Aku hafal 200,000 hadis. Dia hafal 200,000 hadis. Orang kata hebatnya orang tu hafal 200,000 hadis. Dia kata kama yahfazul insanu qul huwallahu ahad. Kami dulu hafal hadis 100,000 macam awak hafal qul huwallahu ahad. Mana kami gemar menghafal, kami suka menghafal. Maaf kalau bertanya dalam masjid kita ni, tuan-tuan puan-puan paling banyak hadis berapa hafal? Bukan nak tanya 100,000 dah. Minimum berapa hadis tuan-tuan hafal? Kalau belum hafal hadis, tak payah mengaku ulama. Ulama kurang-kurang kena ada hadis dalam kepala. Tak adalah asyik au kama qol je kerja. Ulama apa tak hafal hadis? Bukan suruh hafal 100,000 hadis. Kurang-kurang hadis yang popular dalam kepala. Takkan innamal a'malu binniyat pun tak hafal. Kalau dia ulama, kalau dia ustaz, kalau baru nak start tak perlu, tak apa. Macam tuan-tuan puan-puan dapat hafal 1-2 hadis, terror dah. Jadi kalau orang tak hafal hadis, macam mana nak buktikan dia cinta pada Nabi? Orang kalau cinta pada sesuatu, dia akan hafal segala yang berkaitan dengan orang itu. Macam orang minat P.Ramlee, dia hafal semua lagu P.Ramlee. Dia hafal semua dialog filem P.Ramlee. Katalah ada orang dia baca satu ayat je, hang jebat, dia boleh sambung pula. Lebih baik kau turun, kalau tidak aku naik. Dia boleh sambung. Macam mana boleh sambung matan? Minat. Kalau dia orang tu nyanyi sepatah saja, kalaulah bulan jatuh ke riba, dia boleh sambung pula, teranglah dunia. Kenapa dia boleh sambung? Minat. Tapi orang kalau dia cinta Nabi, dia tak hafal hadis Nabi, something wrong. Bukan benda tu wajib dah, tanda cinta. Baik itu ulama yang menghafal ratus ribu ni bukan kerana paksaan, kerana cinta kepada Nabi. Tapi nanti tuan-tuan puan-puan kalau dah banyak hafal hadis, jangan pula terus action nak buka mazhab sendiri pula kan, ngada-ngada kita tak boleh lah. Sebab walaupun ada masa kita hafal ratus ribu hadis pun,
belum layak dia gelar ulama hadis. Ada masa Ahmad bin Al-Abbas An-Nasa'i dia bercerita, sa'altu Ahmad bin Hanbal anna rajulin yakunu ma'ahu 100,000 hadisin. Aku, kata dia, pernah tanya Imam Ahmad bin Hanbal, tuan guru, ada orang hafal 100,000 hadis, 100,000, yuqalu innahu sahibu hadis. Boleh tak kita panggil dia ulama hadis? Dia hafal 100,000. Apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? La, belum boleh. Poh, 100,000 belum jadi ulama hadis? Belum. Maka Ahmad bin Abbas kata, qultu lahu indahu 100,000 hadisin. Kalau dia hafal 200,000 lagu mana? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la, 200,000 belum cukup. Qultu lahu 300,000 hadisin. Faqala biyadihi kaza. Tuan guru, kalau orang tu hafal 300,000 hadis, boleh tak dia mendakwa dia ulama hadis? Itu macam, kata Imam, baru boleh 300,000 hadis. Yang boleh rujuk dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, tulisan daripada Khatib Al-Baghdadi. Bukanlah kita kata wajib apa hadis, tapi awak kalau hadis tak apa, macam mana kata pandai sangat agama? Hadis Nabi ni mata rantai wahyu yang sampai kepada kita. Tapi Al-Hafiz itu baru level ketiga. Ada lebih tinggi lagi, dia panggil Al-Hujjah. Ulama hadis dia panggil Al-Hujjah. Al-Hujjah ini pengetahuan dia sempurna tentang ilmu hadis daripada aspek matan, aspek sanad hadis, perihal perawinya daripada sudut jarah wa ta'dil. Dia tahu tarikh lahir, bila meninggalnya perawi-perawi ini. Dan orang yang ulama level Al-Hujjah, dia menghafal tidak kurang daripada 300,000 hadis berserta perawi yang lengkap. Siapa ulama yang tergolong dalam golongan Al-Hujjah ini? Antaranya Imam Sufyan bin Uyainah, antaranya Imam Ad-Darimi, antaranya Imam At-Tabrani, antaranya Imam Muhammad Abdullah bin Amr. Ini semua level Al-Hujjah. Ada lagi atas, namanya level Al-Hakim. Al-Hakim ni mereka yang hafal lebih daripada 300,000 hadis, lengkap dengan sanad. Antara yang ulama yang dapat gelaran ini Imam Malik bin Dinar, Imam Al-Hakim An-Naisaburi, Imam Syafi'i, Imam Laith bin Sa'ad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi. Ini semua Al-Hakim fil hadis. Dan ada ulama paling tinggi sekali, dia panggil Amirul Mukminin fil hadis. Makna gelaran yang diberikan kepada tokoh paling berpengaruh dalam bidang hadis. Hafalannya, dirayah hadis, cabang-cabangnya, ini jago bidang hadis. Siapakah yang dapat gelaran Amirul Mukminin fil hadis? Kalau kalangan ulama mutaqaddimin yang dulu, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan As-Sawri, Ishaq bin Rahawai, Imam Bukhari, Daraqutni, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, semua ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki apa semua, mereka adalah ulama hadis. Sebab itu asallah pertikaikan ulama atau membuat hukum, dia dah hafal ratus ribu hadis. Imam Syafi'i itu minimum 300,000 hadis dia hafal. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dia bercerita tentang Ahmad bin Hanbal, kana Ahmad bin Hanbal yahfazu alfi hadisin. Kata Ar-Razi, Imam Ahmad bin Hanbal dia hafal 1,000,000 hadis. Imam Hambali hafal 1,000,000 hadis. Faqila lahu, ada orang petikai Imam Abu Zur'ah, awak ni berlebih-lebih sangat, melampau 1,000,000. Siapa boleh ngapal 1,000,000? Awak tahu di mana? Ma yudrika, awak tahu di mana dia hafal 1,000,000? Apa jawab Abu Zur'ah? Zakartuhu wa akhastu alaihi al-abwab. Aku tahu, aku anak murid dia, aku ambil hadis dengan dia banyak bab. Kawan tahu dia hafal 1,000,000 hadis. Bayangkanlah. Itu ulama mutaqaddimin. Kalau ulama mutaakhirin, antaranya Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini Amirul Mukminin fil hadis.
Kita berdoalah kepada Allah. Kita sekarang nak ngapai rasa tak dan. Kalau tuan-tuan nak cuba boleh. Kalau nak cuba hafal hadis, saya galakkan diri saya dan tuan-tuan puan-puan hafal hadis 40 dulu. Pergi ke kedai buku cari hadis 40 Imam Nawawi. Kalau boleh hafal hadis 40, terror sangat. Dah boleh mengajar dah tu. Kalau boleh hafal 40 hadis tu. Start daripada innamal a'malu binniyat sampai habis. Maknanya 40 hadis, sehari satu hadis lah hafal. Sehari satu hadis. Sebulan lebih dah hafal 40. Kalau itu dapat, insya-Allah. Tapi nanti kalau dah hafal banyak hadis, jangan buat mazhab sendiri. Itu sajalah. Cakap mufti tak nak dengar, cakap ni tak nak dengar. Cakap Muhammad, saya nak buat mazhab saya sendiri. Nama saya Fatimah, saya nak buat mazhab Al-Fatimah. Saya nak buat mazhab saya sendiri. Tak boleh. Kalau dah hafal, jangan nak buat mazhab sendiri. Sebab hatta orang hafal 300,000 hadis sekalipun, belum layak buat mazhab sendiri, belum layak berfatwa pun. Kata Yahya bin Ma'in, ini diriwayatkan daripada Tauqi kepada Ismail Muhammad bin Al-Fadil, bahawa Yahya bin Ma'in rahimahullah pernah ditanya, ayuftir rajulu min mi'ati alfi hadithin. Tuan guru, boleh tak orang hafal 100,000 hadis keluar fatwa? Qala la, tak boleh. 100,000 hadis tak layak lagi. Qultu wa min mi'atai alfin, kalau dia hafal 200 hadis tak layak, kata dia. Ikut je lah mazhab sedia ada. Kalau salah sumi'atin, kalau dia hafal 300,000 tak boleh. Orang tu tanya lagi, qultu khamsumi'ati alfin, kalau dia hafal 500,000 hadis boleh tak buat mazhab sendiri? Apa jawab daripada Yahya bin Ma'in? Qal arju, mudah-mudahan dia retilah. 500,000 juta hadis, mudah-mudahan dia reti. Sebab menghafal dan juga memastikan nak kita ni level macam Imam Syafi'i dan sebagainya lagi susah. Dia kalau kita nak banding begini, kalau kita hafal semua hadis-hadis kitab yang 6 Kutubus Sittah. Kutubus Sittah ni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Tuan-tuan hafal semua, boleh tak jadi alim ataupun jadi buat fatwa sendiri? Belum boleh. Katalah kita hafal semua Sahih Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari ada berapa? Ada 7,500 hadis. Dalam Sahih Muslim ada berapa ribu hadis? 12,000. Dalam Jami' Tirmizi ada berapa hadis? 4,000 hadis. Dalam Sunan Abu Daud ada berapa hadis? 5,000 hadis. Dalam An-Nasa'i ada 5,750 hadis. Dalam Ibn Majah ada 4,300 hadis. Maknanya kita baru hafal hadis kita 38,550 hadis, belum boleh pun untuk menjadi satu mazhab. Hafal 300,000 pun belum layak. Ini pula baru hafal tak sampai 40,000 hadis. Nak panggil ahli hadis pun belum tentu layak. Tapi balik kepada kehebatan ulama nama Saleh bin Kaisan Al-Yamani ni tadi, dia umur lewat belajar boleh jadi Al-Hafiz fil hadis. Murid dia begitu ramai. Imam Malik murid dia, Ibnu Uyainah tu semua murid dia. Jadi hadirin hadirat, teruskan bersemangat dalam menuntut ilmu, khususnya tafakuh fiddin ni. Ada orang yang kita buat kajian, kenapa kau tak nak dah pergi kelas tafakuh? Tak ada, ya periksa dah tua-tua ni, malas sungguhlah periksa. Sebab tafakuh ni dia ada periksa. Jadi sebab itu kepada tuan-tuan puan-puan, kita angkat tabik lah. Masuk sekolah semula sebenarnya ada periksa, tak boleh niru pula tu. Kalau boleh niru lulus juga. Hak jaga periksa pun garang-garang juga. Dalam kelas Sabtu Ahad wajib datang. Kita dengan anak cucu balik Sabtu Ahad, bukan sehari, berapa lama dah tak pergi hari Sabtu. Tak dan keluri kahwin lambat semua pergi keluri orang. Malu ke orang. Dulu 2 hari kita boleh pergi keluri orang. Ini pengorbanan. Dan alhamdulillah ada yang dah mencecah pun. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 dah convocation pun. Sekarang ni tengah ngulang sementara menunggu untuk kita buat advance di dalam diploma dalam bidang tafakuh fiddin. Dan bila diploma esok lagi berat lagi. Bila dah diploma esok bukan sekadar ada periksa, ada assignment lagi, macam-macam.
Esok peringkat ijazah sarjana muda lagi tinggi lagi. Tapi saya ingin mengisi semangat pada diri saya dan tuan-tuan puan-puan, teruskan bersemangat. Apatah lagi tafakuh fiddin ni kita mengaji belajar di masjid. Yang ini kami di peringkat pentadbiran pengurusan yang menjaga dasar, kita tetap menekankan bahawa tafakuh mesti kekal belajar di masjid. Sebab yang membezakan kita dengan mana-mana modul di negeri lain adalah kita mengaji di masjid. Kita mengaji di masjid ini, kelebihan dia tak boleh lawan. Tuan-tuan puan-puan pergi belajar di balai raya, pergi belajar di dewan orang ramai, pergi belajar di rumah kedai, pergi belajar di rumah orang, tak sama pahala dengan belajar di masjid. Kita cerita pahala saja. Kata Abu Umamah, Nabi pernah sebut, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuhu. Siapa-siapa yang pergi ke masjid, ulang, garis bawahkan perkataan masjid, siapa yang ke masjid niat untuk belajar atau niat untuk mengajar benda baik, dia akan dapat pahala orang buat haji yang sempurna. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Fadilah belajar ilmu di masjid tak payah ceritalah, tuan-tuan dah biasa dengar. Pahala syahid, pahala semayang tanpa henti, macam-macam perumpamaan yang Nabi berikan. Teruskan datang belajar di masjid. Cuma saya melihat ada sedikit sebanyak kelemahan daripada segi adab dan persiapan kita ketika datang belajar. Untuk menjadikan kita datang belajar di masjid ni pahalanya lebih, kena buat beberapa persediaan, jangan melenggang. Sebab kadang ada orang pergi masjid, datang kuliah maghrib, kuliah subuh, datang melenggang. Ni bukan marah, dak, cerita saja. Tak boleh. Kita adab belajar nanti saya akan terangkan. Ada beberapa adab. Nombor satu, datang mengaji di masjid kena membersihkan diri sebelum kita nak belajar. Membersihkan diri ni kata para ulama ada satu kaedah belajar dipanggil at-takhliyatu qabla al-tahliyah. Kita bersih sebelum mengisi. Maksudnya kita datang ke masjid nak isi jiwa kita, akal kita, hati kita dengan ilmu. Sebelum nak masuk tu kena bersihkan dulu. Dia umpama gelas. Kalau saya bawakan umpama gelas. Gelas ni tak basuh ke bunga? Bunga ke tak basuh ni? Bunga agaklah, sangka baik jelah. Katalah ni gelas. Sebelum saya nak minum daripada gelas ni, saya kena, katalah dalam ni ada air, air yang dah tercemar, dan ini air bersih. Umpama ni ilmu baru, ini diri saya. Sebelum saya nak masuk ke ilmu baru, saya kena bersihkan gelas ni dulu. Saya kena keluarkan air yang tak molek, baru saya boleh masuk air yang baru. Kalau tidak, dia tak berfaedah. Dia isi, tak boleh manfaat. Isi tak manfaat. Sebab itu ulama sangat tekankan at-takhliyatu qabla at-tahliyah. Bersihkan sebelum kamu mengisi. Apa yang kita nak bersihkan? Antaranya hati. Kata Sahal bin Abdullah rahimahullah, cahaya ilmu takkan masuk dalam hati yang di dalamnya ada benda-benda hak Tuhan benci, takkan masuk. Hasad, dengki, tamak dunia, dia takkan masuk. Jadi dia kena dibersihkan. Kata ulama, al-ilmu nurun wa nurullah la yuda lil asi. Ilmu ni cahaya daripada Allah. Dia takkan masuk dalam hati hak penuh maksiat. Dia terhalang. Jadi nombor satu, bersihkan jiwa. Yang kedua, bila datang mengaji di masjid, niat kita kena ikhlas belajar. Apa yang dimaksudkan ikhlas belajar? Pertama, kita belajar agama untuk hilangkan kebodohan. Niat itu ya. Bukan niat belajar ni sebab nak berdebat dengan orang lain. Lepas pada ni aku bengang dengan orang ni, dia mengata gini, aku nak berdebat dengan dia, jadi aku datang belajar. Tak, kita belajar untuk nak hilangkan bodoh diri kita. Kita belajar agama untuk nak menghapuskan kebodohan pada orang sekeliling kita. Nak ajar isteri, nak ajar anak kita, jangan bodoh macam kita dulu.
Yang ketiga, kita belajar untuk nak menghidupkan dan menjaga ilmu tu biar lama lagi. Yang keempat, kita belajar niat kita nak amal ilmu, mengamalkan. Sebab itu kata Ad-Darqutni, talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa Allah. Kami dulu belajar ilmu ada sedikit sebanyak niat kerana nak dipuji orang, nak dihormati oleh orang. Maka kami dapat rasakan ilmu itu enggan duduk dalam badan kami. Hanya selepas kami niat kerana Allah, barulah dia boleh dapat diamalkan dan difahami. Dia mungkin kita mengaji di tafakuh ni kurang sikit, riaknya kurang. Tapi kalau kita mengaji di universiti, mengaji yang tempat kita belajar tu nak mendapatkan gelaran, itu ada sikit niat tu, ada nak jaga tu ada sikit susah. Macam kalau kita belajar niat nak dapat gelaran doktor misalnya, ada sikit kena jaga, kena zikir banyak lah. Kadang ada orang dia ni belajar sebab dia nak mendapatkan pujian makhluk, nak suruh orang wow, nak suruh orang oh hebatnya dia. Dia pun kulu kilih lah cerita, saya ni saya dah mengaji ni ada 90 research grant, saya ni dah menulis publication journal ada 100 lebih, ada index WOS ada 20, saya menulis Scopus ada 40, Journal Era ada 30 lebih, Q1 ada 7, Q2 ada 16, Q3. Ini bahasa orang-orang akademik lah. Top publisher saya ada Emerald, ada Springer, ada Taylor & Francis, ada intellectual property saya ada 30 projek. Saya jadi keynote speaker, invite speaker. Total postgraduate student bawah saya ada berapa. Dia akan memegah-megah dengan angka ini sebab nak menunjukkan dia cerdik. Tidak salah, dalam dunia akademik memang itu realiti. Tetapi kalau nak keberkatan ilmu, kurangkan mendamba pujian makhluk. Yang kita nak adalah kita mengaji ini untuk hilangkan kebodohan kita. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, Tuan Guru, macam mana kita nak ikhlas dalam menuntut ilmu? Jawab Imam Hanbali, al-ikhlasu fihi ayanwi rafa'al jahala an nafsih. Ikhlas yang paling tinggi dalam kau mengaji adalah kau nak mengangkat kebodohan dari diri kau. Itu paling ikhlas. Dulu kita tak tahu, kita datang belajar supaya kita nak tahu. Dulu kita dah tahu, kita datang mengaji nak menambahkan lagi pengetahuan. Kata Syekh Dr. Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyatul Talibul Ilmi, faqad qila al-ilmu salasata ashbar, man dakhala fi shibr al-awwal takabbur, wa man dakhala fi shibr thani tawaddu, wa man dakhala fi shibr thalith ilmu annahu la ya'lam. Dikatakan oleh ulama, ilmu tu ada 3 jengkal. Sebab itu orang Melayu diguna satu istilah, kalau kain panjang sejengkal, lautan dalam jangan diguga. Kenapa disebut sejengkal? Sebab rupanya ilmu sejengkal tak cukup. Ulama mengata ilmu tu salah satu ashbar, 3 jengkal. Jengkal yang pertama, bila kita belajar ada sikit sombong. Jengkal yang kedua, bila kita belajar kita tawaduk. Jengkal yang ketiga, bila kita dah belajar kita merasakan kita tak tahu apa-apa, kita merasa kita bodoh. Itu ikhlas. Memang kita mula-mula belajar action tu ada sikit. Umpama orang baru belajar silat, baru belajar, dia baru belajar belebat baru, belum belajar buah, belum belebat je. Mana buat sembahyang orang kahwin boleh lah. Dia punya megil dia lain, sebab baru belajar. Asal usik sikit, tu silat selalu, hop, dia silat selalu. Dengar ajak tumbuk pergi selalu, dia baru belebat je. Tu ada. Tapi bila dia dah lama belajar, sampai 10 tahun belajar, dah mandi minyak, mandi limau, dah kenal diri, kenal agama macam-macam, dia akan jadi seperti resmi padi. Makin berisi makin tunduk, makin berisi makin tunduk. Sebab itu jangan ilmu sejengkal. Ilmu sejengkal kita tengok action lagi. Bila ilmu tu 3 jengkal, kita merasa kita ni kosong. Belajar makin lama makin banyak tak tahu.
Macam tuan-tuan puan-puan pagi ni dengar ceramah, makin merasa tak tahu, oh itu hebat. Aku tak pernah dengar ni, itu bagus. Itu bagus. Wah, aku tak pernah dengar ni, tulis. Oh, ilmu baru, bodoh lagi aku ni, tulis. Oh ada, oh gitu. Itu level ikhlas dia panggil. Ikhlas. Kata As-Susi rahimahullah, al-ikhlasu faqud ru'yatil ikhlas. Orang yang ikhlas adalah hilangnya perasaan memandang dia sudah ikhlas. Fa inna man syahada fil ikhlasil ikhlas. Siapa yang memandang dia sudah ikhlas, faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Siapa yang memandang dia sudah ikhlas, maka keikhlasannya itu memerlukan keikhlasan. Mana kita bila dah rasa ikhlas, kita belum ikhlas. Orang ikhlas dia tak rasa dia ikhlas. Payah falsafah. Bahasa mudah begini. Dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Ikhlas. Tuan-tuan puan-puan hafal atau tidak surah Al-Ikhlas? Orang kalau tak hafal surah Ikhlas memang benar betul lah. Qul huwallahu ahad, takkan tak hafal berat. Cucu kita hafal. Cucu hafal. Pendek sangat ayatnya, Qul huwallahu ahad. Dalam surah Al-Ikhlas ada tak perkataan ikhlas? Tak ada. Itulah ikhlas. Mana ada perkataan ikhlas dalam surah Al-Ikhlas? Sedangkan Quran, nama surah dengan surah biasa ada dalam surah. Surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun, mesti ada perkataan tu dalam tu. Surah Ad-Duha ada perkataan Duha. Surah Al-Baqarah ada perkataan Baqarah. Tapi surah Al-Ikhlas tak ada perkataan ikhlas. Apa petunjuk di situ? Tuhan nak tunjukkan ikhlas ni cari tak jumpa. Baik tu kata ulama, ikhlas ni kalau kita sedekah lah nak tahu ikhlas kita sedekah atau tidak, belajarlah ketika awak ni, contoh minta maaf ketika buang air. Orang buang air itulah paling ikhlas amalan dia. Ketika buang air, pertama dia tidak pernah memikir dia buang tu benda tu lepas ke mana, lantaklah. Dia tidak nak kaji, pergi ke sini ke, pergi ke Pak Mahal ke, lantakkanlah pergi ke mana. Itu ikhlas. Dan lepas kita buang air, tidak ada rasa menyesal, tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan. Kan ikhlas. Itu ikhlas. Tak galak, tak adalah rasa galak, Allah makan banyak semalam tom yam apa, buang begitu saja. Tak, dia rasa lantaklah. Itu ikhlas. Contoh ni mungkin tak sesuai, tapi itu paling mudah difahami. Itu ikhlas. Itu yang kedua. Yang ketiga, terus semangat dalam belajar. Maknanya beberapa masjid lain dah tutup kelas, mungkin pelajar-pelajarnya dah tak ada semangat lagi. Puan-puan, tuan-tuan, saya ucap tahniah. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah pesan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah ketika buat benda-benda yang bermanfaat. Doa minta tolong pada Allah dan jangan patah semangat. Wala ta'jiz, kata Nabi. Jangan patah semangat, teruskan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Itu yang ketiga. Yang keempat, adab kita belajar di masjid mesti berguru, mesti belajar dengan guru. Baik itu kita sepatutnya online ni dah tak payah dah sekarang. Kita bukan musim PKP, tapi sebab masa COVID PKP itu kita dah ajar masyarakat supaya ceramah cara guna telefon begini. Kesannya adalah kami yang jaga masjid mendapati penurunan jumlah murid yang datang belajar di masjid. Sebab orang lebih selesa belajar online. Dia dah selesa. Ada orang dia nengok ceramah online je, sambil melerak ke dia, melerak. Duduk dapur ngeri mungkin, kat pintu dapur tu ngeri mungkin. Jangan marah, ni bukan marah yang tak datang ni dah. Nak ceritanya belajar online dengan belajar di masjid beza. Beza apa? Berguru. Ustaz ni kan berguru cara online, tak sama. Berguru di depan musyafahah dia lain. Dia ada pahala iktikaf, dia ada barakah, bersalaman dan sebagainya lagi. Nak online tak ada benda tu. Online tak ada. Nengok online pula banyak gangguan. Ni yang menengok dalam YouTube, tengah nengok ustaz ceramah, keluar iklan.
ingin kempiskan perut, dia ngacak kita pula nak pangkah, malah melayan, jari pula comel sangat, tekan beranak lagi banyak pula. Kita ibadat guna telefon ni payah nak khusyuk, berdoa ya. Tuan-tuan puan-puan, mengaji Quran baca mushaf dengan mengaji guna telefon, mana khusyuk? Mushaf barakah, telefon ni maklum sajalah. Tabarakalladzi baca mesej, jawab sekejap, sambung semula, tabarakal, mesej lagi, geruk ada 16 geruk dalam tu, jawab sekejap. Bila nak ambil tabarakah, tak habis-habisnya, gangguan banyak. Tengok ceramah dalam Facebook, YouTube sama juga, iklan, ingin kempiskan perut, si ada iklan hok minta sedekah untuk bina masjid macam-macam kan, tengok-tengok kok iklan, jangan pangkah, dia marah. Jangan, terkejut kita, dia tahu mana aku nak pangkah, jangan pangkah. Weh, garangnya ustaz. Gangguan datang berguru, dan berguru pula jangan satu guru. Ni saya selalu pesan pada mana-mana orang mengaji, kita mengaji jangan satu ustaz je. Bila kita mengaji satu ustaz, kita jadi taksub, fanatik, kita tak boleh terima pendapat orang lain. Sebab itu kata Hammad bin Zaid rahimahullah, innaka la ta'rifu khata'a muallimika hatta tujalisu ghairih. Engkau tidak akan tahu kesalahan guru sehingga engkau belajar dulu dengan orang lain. Bila kita mengaji banyak, ini boleh rujuk dalam kitab Jami'ul Bayan Ilmi wa Fadlih. Kita belajar dengan satu orang ustaz, kita belajar dengan ajar tentang musafir. Okey, jamak macam ni, qasar begini, berapa jarak, kita belajar, tak ada masalah. Lepas tu minggu depan ada pula ustaz lain mengajar fiqh, betulan tajuk yang sama, lain pula. Oh, baru kita tahu, oh mungkin ustaz dulu kita pun tanya, minta maaf ustaz, yang pernah kami belajar dulu ustaz ni cakap dua maklah ni begini. Ya, kenapa ada beza sedikit? Ustaznya akan terangkan, oh itu dalam pendapat mutaqaddimin dulu, Imam Syafi'i kaul gini. Kita dapat ilmu lagi. Oh begitu. Jadi ilmu tu berkembang. Sebab itu orang tua pesan, kalau nak pandai jangan sekolah. Apa makna? Kalau nak pandai, saya ulang, kalau nak pandai jangan sekolah. Bukan suruh jangan pergi sekolah. Kalau nak pandai jangan sekolah saja, kena banyak kolah. Dulu sekolah ni istilah orang tua, kita ambil manfaat. Jangan sekolah saja, biar banyak kolah. Kolah Masjid Al-Haj kita ambil, kolah Masjid Taman KMP kita ambil, kolah Masjid Taqwa kita ambil, kolah Masjid Padang Polo kita ambil. Kita banyak kolah. Jangan sekolah je. Bila sekolah je, kita akan jadi katok bawah gelas. Kita rasa kita dah champion. Oh, ada lagi orang yang lain. Macam kita kan daripada kecil, kita kan banyak kolah. Sekolah rendah lain, menengah lain, kolej lain, ijazah pun kat. Nantinya kita banyak kolah, okey lah. Dan kita mengaji pun dengan banyak ustaz. Kolah yang berbeza-beza. Yang kita tak nak budaya taksub. Guru itu je. Marilah orang bawa pendapat macam-macam, mengatakan begini. Ustaz saya cakap letih. Ustaz dia tidak terbuka untuk menerima pendapat. Kadang mufti cakap tak nak dengar. Mufti kata begini. Ustaz saya kata lain pula dah. Mufti kata raya esok, ustaz saya kata tak betul, raya lusa. Dia tak mahu menerima second opinion. Kita dalam bidang perubatan pun ada second opinion. Kita pergi satu doktor, kita pun cerita, doktor saya gini. Kalau berdasarkan ilmu saya, awak ni kena batuk kokor contoh. Kata, sudahlah batuk kokor pula aku dah. Kita nak second opinion. Pergi klinik lain pula. Doktor kata, dah ini awak ni kena awak ni paru-paru ada masalah. Lain pula. Kita rasa tak puas hati lagi. Jumpa pula orang pandai berubat, awak ni ada tersampuk jin. Awak tersepok mana maghrib. Macam kita ada macam-macam pendapat.
Jadi mesti cari guru. Ulama dulu guru mereka bukan puluhan, ratusan, ribuan. Kita guru kita cuba kira daripada zaman tadika, sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti, berapa guru kita? Ada 500, baru ratus-ratus. Ulama dulu guru sampai ribuan guru. Sami'tu abi yaqul katabtu ala alfa-700. Banyak ayah aku dulu belajar guru sampai 1700, kata Abdul Rahman bin Mandah. Artinya ulama dulu guru mereka ribu-riban. Cuma bila dah berguru, ingat ada adab berguru. Apa antara adab berguru? Nombor satu, mesti menulis. Maaf bagi yang tak menulis, bukan marah dah, akan datang menulislah. Apa sebab? Kerana Nabi suruh qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan penulisan. Nabi perintahkan sebahagian sahabat untuk menulis ilmu. Nabi pernah pesan kepada Abdullah bin Amr, uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqqun. Wahai Abdullah bin Amr, tulis ilmu ni, demi Allah takkan keluar dari tulisan itu melainkan benda-benda kebenaran. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Hakim. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i dia mengumpamakan ilmu ni binatang buruan. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu ni adalah binatang buruan, tulisan adalah ikatan. Kalau kita memburu di hutan, kita dapat haiwan, kita ikat dengan tali. Kalau kita memburu ilmu di masjid, kita dapat ilmu, kita ikat dengan tulisan. Sehingga kata Asy-Sya'bi, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'id." Kalau engkau mendengar suatu ilmu yang bagus, tulislah benda itu, walaupun kau terpaksa menulisnya pada dinding, kalau benda itu bermanfaat. Sebab kita umur sekarang, kalau tak nulis, taubat lupa, mesti lupa. Umur kita sekarang, kita pergi kedai pun lupa beli apa, ada masa beli benda tadi ya, la ilaha illallah, lupa. Kita lupa, ada panas sekejap, amla suruh beli tadi, telefon balik, tadi suruh beli benda, lupa. Tapi kalau ditulis daripada rumah, senarai tu tepekkan pada peti air, lupa tak? Takkan lupa. Bawa pergi pasar, tandakan, lebih kemah. Senarai semak, checklist. Kita nak travel, pergi ke Mekah, pergi berjalan dengan anak-anak cuti sekolah nanti, beg ada berapa, catatkan. Catat, dia takkan lupa. Kadang sampai di airport lupa, kita berapa beg tadi sebenarnya, berapa kotak, berapa beg, entah, tak ingat, sebab tak nulis. Betul nulis. Orang hebat-hebat dalam poket sentiasa ada pen dan kertas. Sebab kadang kita dengar dalam radio, tengah bawa kereta, dengar ada benda baru. Oh, benda baru ni, tak ada nak buat apa, ada orang berhenti tepi, tulis sekejap. Kecuali kita ada minda fotografi, itu lain lah, tengok boleh ingat. Dan yang kedua, yang terakhir, adab kita belajar dengan guru, jangan banyak sangat tanya. Tanya okey, jangan banyak. Dalam Quran, Allah Ta'ala beri amaran keras kepada manusia yang kerjanya suka bertanya, dan yang tanya pula orang yang sama, dan tanya pula soalan yang unnecessary question, soalan-soalan hak bukan-bukan, yang kadang-kadang tidak kena-mengena pun dengan pengajian. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzal Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Hei orang beriman, jangan kamu suka bertanya perkara yang kalau dijawabkan kepada kamu, kelak ia akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah nanti akan diterangkan kemuliaan kepada kamu. Tak apa, Allah maafkan kamu dan kesalahan kamu bertanya perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam Quran, kerana Allah Maha Pengampun dan Maha Penyabar. Surah Al-Ma'idah ayat 101. Balik baca surah ini. Apa sebab nuzul ayat ini? Ada satu riwayat daripada Muhammad bin Ziyad daripada Abu Hurairah, dia cerita, satu hari Nabi berceramah, ayyuhan nas
qad faradallahu alaikumul hajj fahajju, kata Nabi. Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan kamu semua buat haji. Pergi haji belaka, kata Nabi. Belum Nabi habis mengajar, seorang angkat tangan, aqulu amin ya Rasulullah. Fasakata hatta qala salasa. Nabi tengah mengajar, dia angkat tangan, ya Rasul, kena tiap-tiap tahun kan buat haji ya Rasul. Nabi tengah mengajar, orang mencelah, pantang. Nabi senyap. Dia tanya lagi, qala salasa. 3 kali dia tanya, ya Rasul, sekejap nak tanya. Ni Nabi tengah bercakap ni, dia interrupt. Nak tanya, tiap-tiap tahun kan kena buat ni. Nabi diam. Tanya lagi, ya Rasul, kena buat every year ke? Tahun ni, tahun depan, tahun seterusnya. 3 kali. Bila dah 3 kali, faqala Rasul, law qultu na'am la wajabat walam mastata'tu. Kata Nabi begini, kalau saya jawab ya, awak kena buat tiap-tiap tahun, benda tu jadi wajib, dan saya yakin awak takkan mampu, takkan sanggup membuatnya. Zaruni ma taraktukum. Nabi kemudian pesan, tinggallah kepadaku apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim. Umat-umat kamu sebelum kamu rosak binasa kerana banyak nak tanya, kata Nabi. Banyak nak tanya. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Bila banyak tanya, banyak pula pendapatnya. Khilafnya terlampau banyak hingga mereka menyanggahi para nabi. Fa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku suruh kamu buat sesuatu, buat setakat mampu. Wa iza nahaitukum an syai'in fad'uhu. Tapi kalau aku larang kamu buat sesuatu, tinggalkan sehabis daya kamu. Ini hadis riwayat Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad, Al-Baihaqi, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Daraqutni dan ramai lagi. Selepas Nabi ucapkan itu, turun ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Hei orang beriman, jangan kamu tanya soalan yang kalau dijawab akan menyusahkan kamu. Surah Al-Maidah ayat 101. Baik, itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada disebutkan hadis daripada Anas bin Malik, khataba Rasulullah khutbatan ma sami'tu mithluha qattu qala law ta'lamu ma a'lamu la dhahiktu qalila wa la bakaitum katsira. Nabi pernah cakap pada kami, kata Nabi, kalau kamu tahu apa yang aku nampak dan kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu sedikit ketawa dan kamu banyak menangis. Faghatta ashabu Rasulullah wujuhahum lahum khanin. Tiba-tiba ada orang lelaki mencelah. Nabi tengah cerita pasal apa yang aku nampak, kamu tak nampak. Kalau kamu nampak, kamu banyak menangis daripada ketawa. Tiba datang orang ni nanya soalan, ya Rasulullah, man abi? Ya Rasulullah, minta maaf nak tanya soalan. Tahu tak ayah saya siapa? Tak ada kena-mengena. Luar tajuk, luar topik. Orang pada pekan nak ke KL, dia tanya soalan lagi ke Bera. Kan menyusahkan orang. Nak juga bertanya. Maka ketika itu mendapat teguran. Faqala rajulun man abi qala fulanun fanadal ali alla tasalu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya benda hak kalau jawab nyusahkan orang, nyusahkan awak. Tanya boleh, jangan banyak sangat. Memang dalam banyak hadis melarang kita suka bertanya soalan-soalan merapu, soalan yang tak ada hala tuju, soalan tentang perkara gaib disembunyikan oleh Allah. Tanya bila kiamat, bila datang Dajjal, bila tentang hakikat roh, benda-benda yang kita tak tahu. Ataupun tanya tentang hukum hakam secara berlebihan, yang kalau tanya secara berlebihan, esok kalau dapat jawapan, terbeban pula awak disebabkan hukum itu. Benda yang tak sepatutnya haram, dikaji-kaji dah jadi haram pada muka. Benda tu simple, tapi sebab dia nak kaji beria, kaji, akhirnya benda tu tak boleh pakai. Dalam Sahih Bukhari ada disebutkan, inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alati.
orang Muslim yang paling berat dosanya adalah dia bertanya satu hukum yang asalnya tidak haram, tapi disebabkan soalan itu, benda itu jadi haram disebabkan pertanyaan dia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Ibn Hibban. Benda hak tak ada soalan tanya, makan je lah, tanya-tanya lah jadi haram pada muka. Bukan tak boleh berhati-hati, boleh, tapi jangan banyak. Rahmat Allah. Kecuali dalam, mungkin ada pula yang bertikai, pula dah tak boleh bertanya dalam soalan dalam ceramah kau dah gaya ni ustaz. Gini, Nabi memberi keringanan kepada orang Badui untuk bertanya soalan. Sahabat tak. Orang Badui dia dibenarkan bertanya. Orang Muhajirin Ansar yang duduk di Madinah, Nabi larang banyak bertanya. Dalam Sahih Muslim ada hadis daripada Anas bin Malik, nuhina an nas'ala Rasulullah an syai' fakana yu'jibuna an yuji'a ar-rajulu min ahli al-badiyatil aqil fayas'alhu wa nahnu nasma'. Kami dulu, kata Anas bin Malik, Nabi tak bagi tanya banyak. Kalau Nabi mengajar justru kalau dalam majlis pengajian kami ada orang kampung datang, orang Badui. Kalau kita ni orang masyarakat, orang asli lah contohnya, ada datang kelas pengajian itu, kami semua gembira. Apa sebab? Itulah peluang kami nak suruh dia tanya kepada Nabi. Sebab Nabi tak marah orang kampung tanya. Kalau orang memang dah regular Nabi ajar, Nabi marah bertanya banyak sangat. Sebab kadang kita tak nafi, kelas 50 orang, ustaz tu ngajar jelas dah. Sebelum ngajar kita doa terang hati, Rabbi syrahli sadri wa yassirli. 49 orang semua faham. Ada seorang jawab tanya. Hak tanya muka tula pada mula sampai habis. Benar sangat gaya ni, 49 orang faham, dia seorang tak jelas. Jadi itu yang dimaksudkan. Maklum bukan nak tanya, tapi nak borok je lah, nak borok. Kadang macam dulu ngajar Bahrul Mazi, apa hukum contoh, adakah air mani lelaki najis? Jawapannya air mani lelaki tidak najis. Yang najis mazi. Sebab kalau mani itu najis, nescaya manusia najis. Jadi air mani tidak najis. Tiba ada orang tanya, boleh tak ambil air semayang daripada air mani? Apa guna soalan tu? Boleh ke kita cari satu masjid yang ada simpan air mani 2 kolah? Maknanya soalan itu kita tak tahu direction dia. Ini yang dimaksudkan. Bukan tak boleh tanya, boleh. Ataupun ada orang dia bertanya menyebabkan dia jadi kurang beramal. Contoh, kita pergi ke Mekah, dia tanya, ustaz, wukuf haji ni kalau tak buat salah kan? Oh tak boleh tuan, kita kena wukuf. Wukuf ni adalah haji tu wukuf pada Arafah. Oh okey. Kalau mabit di Muzdalifah tu wajib ke tak? Itu tak apa kalau tak buat. Yang penting kita wukuf. Mana mabit tu tak kisah. Ngotek batu pun tak payah ustaz. Ngotek batu pun dia bukan rukun. Tak apalah ustaz, kalau tak buat kena benda ustaz. Dia tanya banyak. Kena bayar kambing lah, bayar dam kambing 3 ekor. Kambing ustaz ya. Tak apalah ustaz, saya bagi 5 ekor kambing, saya nak duduk hotel. Rupanya dia tanya banyak sebab tak nak beramal. Ini masalah kita. Orang bertanya makin nak beramal. Dia bertanya, kau diskaun lagi amalannya itu. Itu bukan tak boleh tanya, boleh. Dan ustaz-ustaz pun kalau buka sesi soal jawab, mana orang tak boleh jawab, cakap je lah tak tahu. Kadang ustaz-ustaz pun nak tunjukkan dia tu alim, dia bantai jawab benda dia tak tahu betul ke tidak. Jangan. Sebab itu sesi soal jawab ni benda yang bukan main-main. Bukan boleh bergurau, bukan boleh buat kelakar. Baik itu kita tengok Nabi sendiri dalam riwayat daripada Ibn Umar, orang tanya kepada Nabi, ya Rasul, apa tempat paling mulia dalam dunia? Nabi kata, saya tak tahu, saya kena tanya Jibril. Nabi jawab tak tahu. Padahal Nabi boleh jawab ya? Tanya Jibril. Jibril pun kata, saya pun tak tahu ya Rasul, nanti saya cek dengan malaikat lain, Mikail. Cek punya cek, hari ini dapat jawapan. Sampai hadis tu pada Nabi, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang paling Tuhan suka masjid. Mana Nabi cakap juga dia tak tahu.
Sahabat Nabi juga, kalau sama-sama dia, orang tanya hukum akam, mereka jawab tak tahu. Mana yang tahu, dia cakap tahu. Sebab itu kena berani kata tak tahu. Kata Asy-Sya'bi, jawapan tidak tahu adalah setengah daripada ilmu. Kata Sufyan bin Uyainah, orang yang paling berani menjawab fatwa adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Moga-moga apa yang kita bahas kali ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sebenarnya banyak nak diceritakan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Kepada yang sudi memberi maklum balas kepada soal selidik yang kita buat berkenaan tentang faktor yang mempengaruhi tuan-tuan puan-puan terusan datang ke kelas pengajian tafakuh, kami mengucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah dapatan esok kita akan sama-sama kongsikan untuk kita berikan di seluruh negara lah, untuk nak fikir macam mana nak menggalakkan orang datang. Baik ni kita ambil soalnya daripada cara tuan-tuan puan-puan juga. Sebelum berpisah, mari kita tutup pertemuan dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wa quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikan waktu duha, keindahannya, kekuatannya, kekuasaannya, limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.